Terdapat sebilangan ibu bapa yang sibuk mengikuti perkembangan politik hingga cuai terhadap keluarga, terutama anak-anak. Ini pun satu masalah, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya kata politik ini berpada-pada lah. Setengah orang, tuan-tuan, nak marah tak apalah. Nak marah kita nak balik lah. Tapi saya nak cerita, kadang-kadang orang ni lebih pagi dia duduk di kedai kopi, dia urus tentang politik. Tengah hari dia cakap pasal politik. Main masjid cakap politik. Semayang kadang-kadang betul pun tidak. Duk cerita negara kelang kabut, rumah tangga dia dengan bini dan anak-anak dia pun kelang kabut pun ada. Orang politik, tuan-tuan, minta maaf lah tuan-tuan, parti mana-mana pun kita tak masuk bertanding. Nak bertanding kita cari kawasan mana yang kosong, kan? Tapi nak cerita, tuan-tuan, orang politik sejam dia berceramah. Ambil lah pematang Pau baru ni kan, sejam dia berceramah. Kod kata dia nak bagi 20 minit nak cerita penyelesaian akhlak muda-mudi, dia tak cerita. Sejam sepenuhnya tentang politik dia. Apa yang dia nak buat, apa yang musuh dia buat, apa yang orang tu jahat, apa yang dia baik, apa dia cerita itu. Dan orang pun sorak, kita nak dengar. You cerita 20%, you cerita macam mana nak selesaikan akhlak muda-mudi. 20% you ceritakan bagaimana nak meningkatkan tentang pelajaran orang kita. 20% you ceritakan bagaimana nak meningkatkan tentang ibadah umat Islam. 20% you tolong ceritakan bagaimana nak meningkatkan ekonomi umat Islam. Tak ada. Dia cerita tak apalah, dia cerita kawan tu korupsi, kawan ni kata dia tak korupsi, dia kata kawan tu jahat perangai, kawan ni kata kawan ni baik perangai. 2 jam, kalau dikira satu malam dia berceramah 5 kali 5 jam ataupun 4 jam dicampur dengan 10 hari 40 jam campur dengan orang lain ceramah beribu jam, mungkin ratus jam, tapi semua ratus jam itu tidak ada peruntukan yang cukup dalam pembinaan umat Islam. Itu orang politik. Orang politik ni, minta maaf ni saya tahu kaum ibu yang tanya, orang politik, tuan-tuan, kita kena hati-hati. Saya bukan kata semua, siapa yang orang politik baik-baik ni minta maaf lah nak. Kena hati-hati. Hari ni dia boleh berkawan dengan kita, besok dia boleh bermusuh dengan kita. Kita tengok regu-regu politik dalam negara ni, dulu berkelahi tu, musuh, kutuk mengutuk, bahkan mungkin sampai peringkat sesat menyesat antara satu sama lain. Hari ni mereka team up bersama, tuan-tuan. Dulu ada orang yang dikata macam-macam, semalah lah nak sebut, ada orang yang disebut di Fir'aun lah, Maha Fir'aun lah. Lepas pada tu apabila dia keluar, dia pun kritik orang lain, orang kawan yang sebut pun angkat dengan dia sekali, cium dengan tangan-tangan dia sekali. Politik. Hari ni dia berkawan, 5 tahun lagi berkawan dengan orang lain pula. Hari ni dia kata boleh, besok dia kata tak boleh. Hari ni dia kata iya, besok dia kata tidak. Melainkan orang yang dirahmati oleh Allah dan ada akidahnya, ada selamat. Itu saya tak cerita. Tapi sebahagian besar yang tuan-tuan tengok begitulah. Tuan-tuan ambillah sahabat politik yang duk maki Harmun hari ni, tuan-tuan simpan, 5 tahun lagi kita tengok orang ni duk maki yang sama kan, maki orang lain pula kan, mereka pakat pula dah. Tuan-tuan tengok. Inilah benda. Sebab itu kadang-kadang saya setuju dengan Badi'uz Zaman Sa'id Nursi. Dia menyebut a'udzubillah minasyaitan wa minasyiyasah. Minta jauh dengan Allah daripada syaitan dan politik. Gabung dua-dua sekali. Kita mungkin hari ini berkempen untuk orang tertentu. Tidak mustahil orang tertentu akan menjadi musuh parti kita lagi 3 tahun dan kita akan berkempen menentangnya. Pada hari kita berkempen menyokong dia, segala nas kita keluarkan. Besok hari kita menentangnya, segala nas juga kita keluarkan tentang kewajipan menentangnya. Ada orang tertentu dalam negara ini, entah berapa nas telah dikeluarkan pada barangkali beberapa tahun dulu untuk menentangnya. Kemudian hari ini nas lain pula dikeluarkan untuk menyokongnya. Dan tidak mustahil lagi 5 tahun kita keluarkan balik nas lain untuk menentangnya. Astaghfirullahalazim. Siasah.
Sebahagian besar yang dimaki-maki itu dulunya dipuji-puji. Dan tuan-tuan tengok, yang dimaki itu lagi beberapa tahun dia pula akan menjadi yang dipuji-puji. Saya tak mau sebut, kalau saya sebut banyak masalah nanti. Tuan-tuan boleh balik ambil surat khabar lama, potong-potong balik, tak ajitan, tengok baca semula. Apa cerita 5 tahun lepas, apa cerita sekarang. Dan cerita ini akan berlaku balik lagi 5 tahun, lain pula wayangnya. Tidak hairanlah Nabi SAW menyebut, nahnu la nuwalli hadzal amr man sa'alahu aw harisan alaih. Kami tak lantik jawatan ini orang yang duk minta dan duk teringin. Bukan tak boleh tawar diri bila masyarakat teruk, boleh. Tapi kalau kita tengok di masjid kita ada satu orang duk teringin sangat jawatan tu, padahal masjid jalan elok dah misalnya. Di masjid kita lah, tempat lain tak cerita kan, kita tak tahu lagi dah. Melainkan masjid tu menyeleweng, duit masjid dia kebah, orang lain nak kena ambil lah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ni dah tuan-tuan tanya politik ni, saya memang suka ulah. Jamal Abdul Nasir, Jamal Abdul Nasir, Presiden Mesir. Dia naik memerintah Mesir. Tuan-tuan tahu siapakah yang telah menaikkan Jamal Abdul Nasir? Revolusi dia Al-Ikhwanul Muslimin. Ikhwan Muslimin tu, parti Hasan Al-Banna tu, Jemaah Hasan Al-Banna tu. Masa tu Hasan Al-Banna tak ada dah. Mereka yang menolong Jamal Abdul Nasir, dan Jamal Abdul Nasir menjadi Presiden Mesir yang sangat pandai bertutur dan dikagumi. Saddam Hussein yang dibunuh tu, tanya dia siapakah idola hidup dia? Jamal Abdul Nasir. Jamal Abdul Nasir berbai'ah dengan pimpinan Ikhwan untuk setia kepada gerakan Islam. Jamal Abdul Nasir. Tetapi apabila dia naik, dia mengetahui semua lubang-lubang Ikhwanul Muslimin. 60,000 pemimpin Ikhwan Muslimin ditangkap oleh Jamal Abdul Nasir. Dialah yang menggantungkan Muhammad Farghali, dialah yang telah menggantungkan Said Qutb, dialah telah membunuh ribuan pimpinan Ikhwanul Muslimin. Itulah politik. Ada hari dia berkawan dengan kita di atas nama agama, mungkin besok kita yang menolongnya dibunuh oleh dia. Kuasa Jamal Abdul Nasir. Setiap kali orang Ikhwan menulis, akan mengenang pengorbanan orang Ikhwan untuk menaikkan Jamal Abdul Nasir. Dan tidak ada dalam sejarah Ikhwan manusia yang lebih banyak menyembelih Ikhwan lebih daripada Jamal Abdul Nasir, yang merupakan pada awalnya merupakan orang yang bersama dengan Al-Ikhwan Al-Muslimin, berbai'ah dengan pemimpin Ikhwan. Kenapa? Politik. Sebab tu kalau semana makcik-makcik ni yang ada suami dia kuat politik, dia kata abang baguslah rajin aktif tu, tapi pada-pada dalam politik apa pun macam ni. Sebelum kita nak langkah, hak saya nak buat ni Allah redha ke tak redha? Tanya. Aku nak pergi maki dia tu pasal parti dia tak sama dengan aku. Maki ni kalau pergi ke akhirat jadi kes baik ke kes tak baik? Aku nak pergi kata kat dia tu pasal dia tu tak sokong parti kita. Kata ni di sisi Allah, Allah redha ke Allah benci? Kita sendiri boleh tahu. Kita bukan tak tahu sikit sebanyak hukum hakam Tuhan.